Lebih-lebih lagi kita menghadapi kesukaran bila individu tersebut menyangka dirinya disayangi oleh Tuan Guru, dirinya menjadi orang kuat Tuan Guru, dan semua orang tahu si fulan itu membantu Tuan Guru yang penting, si fulan itu membantu Tuan Guru dalam kerja-kerja bersolok. Jadi ini menyungkarkan kita. Apa yang kita sangat insafi ialah nasib malang individu tersebut. Disangkanya dia bersih, hakikatnya mereka tetap masih kotor dengan unsur-unsur syaitan. Kadang-kadang orang seperti ini seolah-olah diberi kurnia oleh Allah kebolehan kasyaf. Bila berzikir mudah dikurniakan oleh Allah rasa rohani yang hebat, mudah dapat zuk dalam zikir, dan setengahnya ditipu oleh syaitan dengan diberi apa yang disebutkan sebagai kasyaf. Apabila seorang ahli tarekat sudah berasa kasyaf, boleh tahu rahsia-rahsia yang gaib, maka orang tersebut hakikatnya sudah masuk ke perangkap syaitan. Tapi sayangnya orang tersebut, individu tersebut, diri orang tersebut sebaliknya menganggap dirinya sudah mempunyai makom yang tinggi, makom kasyaf dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini marilah kita pahami apakah faktor-faktor yang menjadikan amalan zikir itu tidak berkesan. Kita berzikir sungguh-sungguh siang dan malam, tetapi kesannya tidak seperti yang sepatutnya. Kalau kita mau melihat orang yang berzikir tapi kesan baiknya di dalam hati dan juga dalam akhlak tidak jelas atau kurang memuaskan, kesannya hanya sedikit saja, ialah apabila kita lihat sifat-sifat yang tercela, terutamanya sifat marah. Keras hati, marah dan keras hati ini di antara tanda orang yang telah berzikir bersungguh-sungguh, makan masa yang lama, tapi tetap keras hati, tetap pemarah. Karena apa yang disebutkan oleh Allah, kesan zikir ialah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah.
seluruh anggota dan hati jadi lembut. Anggota lembut artinya sehat. Hati lembut, itu tahulah lawannya hati keras. Tapi pelik, seorang yang berzikir bertahun-tahun, hatinya tetap keras, tetap pemarah. Itu menunjukkan bahawa zikirnya tak berkesan. Bukan tidak beramal. Kalau kita rekodkan, pasang CCTV, siang malam dia berzikir. Tapi kesannya sangat sedikit. Sifat marahnya tetap ada. Keras hati tetap ada. Ini berarti ada sesuatu yang menghalang. Cuba kita tengok bagaimana hati Rasulullah dilembutkan oleh Allah. Sikap Rasulullah juga menjadi lembut. Rasulullah digelarkan oleh Allah Ra'ufur Rahim. Allah pakaikan dua sifat Allah kepada Nabi Muhammad, Ra'ufur Rahim. Paling jinak dan pengasih penyayang. Allah berfirman, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min khawlik." Ya Muhammad, dengan rahmat daripada Tuhanmu Allah, yaitu dengan zikir yang berterusan, menyebabkan keyakinan Nabi bertambah yakin, iman Nabi bertambah baik, iman Nabi jadi sempurna, keyakinan Nabi jadi sempurna, maka hati Nabi jadi lembut, sikap Nabi juga lembut. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Kau bersikap lembut terhadap umatmu, terhadap manusia sekitar. Lau kunta faddan qalidhal qalbi. Sekiranya engkau keras hati, kalau engkau bersikap keras, karena keras hati, nescaya orang ramai lari, tak sudi untuk menjadi umatmu ya Muhammad. Jadi kita nak cari jawapan apa sebab kita berzikir kesannya tak dapat dicapai seperti yang diharap. Macam mana kita tahu? Pemarahnya sama saja. Tak boleh salah sikit. Sehingga terkenal dia itu pemarah. Dia itu bengis. Semua takut. Ini berarti orang tersebut zikirnya itu dia tak sampai ke dalam hati. Zikirnya tidak masuk ke dalam hati walaupun dia zikir berhari-hari bersungguh-sungguh, tapi zikirnya tak masuk ke dalam hati. Ada sesuatu yang menghalang. Kenapa zikirnya tak boleh masuk ke dalam hati? Antaranya ialah disebabkan syaitan. Syaitan yang menghalang. Syaitan yang menghalang zikir itu untuk sampai kepada hati, ke dalam hati.
Jadi orang tersebut sudah ditipu oleh syaitan. Ditipu macam mana? Karena dia bersungguh-sungguh berzikir, tak berhenti-henti. Disangkanya semua dah okey, karena ada banyak zikir. Kalau kawan sebelah zikir 1 jam, dia dah double 2 jam. Tentulah lebih baik, lebih banyak zikirnya. Lalu teringatlah begitu. Aku ni dah banyak zikir, lebih daripada jemaah lain. Itulah yang didendangkan oleh syaitan. Tapi ternyata akhlaknya tak berubah. Kasar, pemarah. Jadi syaitan yang menghalang. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yasuddakum an zikrillah wa anis sholah. Syaitan itu sentiasa menghalang kamu daripada zikrullah wa anis sholah, dan daripada solat. Syaitan itu memang duduk dalam hati. Jadi syaitan yang ada dalam hati itulah yang menghalang untuk zikir itu betul-betul sampai ke dalam hati. Kita pikir dah sampai dalam hati, tapi hakikatnya tak sampai kerana ada syaitan. Orang macam ini tentulah dirasa tak ada syaitan, sebab dia dah zikir bersungguh-sungguh. Lebih daripada kawan-kawan, lebih daripada jemaah yang lain. Jadi congak-congak, tentulah dia tak ada lagi pengaruh syaitan luar dalamnya. Tapi sebenarnya hakikatnya ada. Inilah satu keadaan yang sukar disedari oleh setiap individu kita. Dari mana datangnya syaitan yang ada dalam hati, yang menghalang hati itu daripada mengingati Allah? Jawapannya ialah daripada kesalahan kita sendiri, daripada amalan-amalan salah yang kita amalkan selama ini, yang menggunakan hikmat syaitan yang kita tak sedar. Apa yang meyakinkan orang tersebut jikanya sudah berjaya, sudah memberi kesan yang baik, ialah kerana sudah berzikir bersungguh-sungguh. Gurunya sudah obatkan ketika bersolok, sudah dimandikan, sudah dibuang. Tapi dalam keadaan itu, orang tersebut tidak sedar unsur syaitania itu ada lagi. Malah tetap wujud di dalam hati. Inilah satu keadaan yang perlu kita semua sedari. Ada unsur-unsur syaitania dalam hati kita yang kita tak sedar, yang kita sangka dah tak ada lagi. Kerana kita sudah menjadi ahli tarekat ini, jadi orang kanan, jadi khalifah tua. Sudah belas tahun, malah mungkin 20 tahun ni, ikut seorang guru. Ini semua
keadaan-keadaan yang menipu, mempesona kita. Inilah cara syaitan menipu kita, mengelirukan kita. Kita masih dalam cengkamannya, kita rasa sudah terlepas. Kita dapati mereka yang mengamalkan ilmu yang salah, amalan yang salah, memakai azimat, tangkal azimat, menanamkan dalam jasadnya jin atau syaitan yang ditanamkan oleh keluarga, oleh saudara mara atau oleh orang tertentu yang tetap ada wujud di dalam diri, dalam hati. Syaitan-syaitan inilah yang menghalang sampainya zikrullah itu ke dalam hati kita. Di dalam masyarakat kita, di Malaysia, di Indonesia, memang ada keluarga yang dipengaruhi amalan khurafat yang berlawanan dengan akidah Islam, iaitu apabila dapat seorang anak, dapat seorang bayi yang baru lahir, mestilah dijumpakan bomo dipanggil untuk masukkan ke dalam jasad si bayi. Jin yang dianggap menjaga bayi ini sampai bila-bila. Jin atau syaitan yang dimasukkan ke tubuh bayi ini akan kekal dan susah untuk keluar daripada tubuh. Sekiranya orang tersebut berzikir, bersuluk, memang sukar zikir itu boleh masuk ke dalam hati. Walaupun dirasakan zikir itu sudah masuk ke dalam hati. Banyak ilmu-ilmu yang salah yang diamalkan, yang tidak dibuang sepenuhnya. Pengaruh-pengaruh jin dan syaitan masih tetap dalam hati. Tapi orang-orang tersebut menyangka dirinya telah bersih daripada unsur-unsur syaitannya, padahal yang sebenarnya masih sebaliknya. Jadi ringkasnya, karena adanya unsur-unsur syaitan jin di dalam hati, itulah salah satu sebab maka zikir itu tidak boleh masuk ke dalam hati, menghalang. Wa yasuddakum an zikrillah, menghalang kamu daripada zikrullah. Boleh zikir, tetapi syaitan ada dalam hati. Zikir tak boleh masuk ke dalam hati. Sebab itulah mereka yang berzikir, yang menghadapi masalah tersebut, biasanya guru mursyid akan membantu untuk mengeluarkan unsur-unsur jin dan syaitan dengan bersungguh-sungguh. Sesudah jin dan syaitan itu benar-benar keluar daripada hati, barulah zikirnya itu memberi kesan di dalam hati. Kalau tidak, sampailah mati orang tersebut. Walaupun berzikir, zikirnya tak sampai ke dalam hati.
Ini semua kita dapat saksikan. Orang yang bersolok, yang beramal dengan amalan-amalan yang mengandungi unsur-unsur syirik. Mereka yang memakai tangkal azimat. Mereka yang belajar seni bela diri. Mereka yang menyimpan senjata-senjata, barang-barang yang dianggap ada hikmah yang kita warisi daripada datuk nenek kita. Semua akan jadi penghalang. Jadi tujuan zikir tidak tercapai. Kita amalkan seperti yang Allah perintah dalam ayat 205 surah Al-A'raf, yaitu zikir dah hati Allah, Allah, Allah. Wadkur rabbaka fi nafsika, Allah. Tadarru'an wa khifatan, dalam keadaan hati kita tadarru' kepada Allah, takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qawli, tanpa ada suara, bil ghudwi wal asal, sepanjang masa siang dan malam. Wala takum minal ghafilin, janganlah kamu menjadi orang berhati ghaflah. Sepatutnya sifat ghaflatul qalbi hilang, tapi tak hilang, tetap wujud walaupun sudah berzikir, bersolok banyak kali, tapi tetap ghaflah. Jawabannya ialah kerana ada unsur syaitan dan jin di dalam ruang hati yang tak dibuang. Tentulah ada beberapa kesilapan bagi mereka yang terus menjadi mangsa jin dan syaitan, sehingga zikirnya tidak boleh memberi kesan yang diharapkan. Zikirnya tidak boleh masuk ke dalam hati, walaupun boleh diamal dengan baik. Zikir yang memberi kesan yang diharapkan ialah zikir yang diamalkan oleh orang yang dalam hatinya hanya ada Allah. Kalau dalam hatinya ada yang lain daripada Allah, inilah yang menjadi masalah. Sebab itulah kita temui ada orang yang bersolok 2-3 kali, 4-5 kali, ada yang bersolok berpuluh-puluh kali, tetapi tetap tidak berjaya untuk sampai ke peringkat tahlil lisan la ilaha illallah. Malahan untuk melepasi peringkat nafi isbat pun tidak boleh. Semasa saya bersuluk dengan Imam Ishaq, saya selalu juga ditugaskan oleh Imam Ishaq supaya mengantar balik peserta suluk, antar balik sampai ke rumah. Kerana dapati hamba Allah tersebut dalam keadaan yang tak siuman, dalam keadaan seolah-olah dirasuk oleh makhluk halus. Ada yang saya tanya apa sebab, dia kata sebabnya dia terlibat dengan silat gayung. Imam Ishaq suruh bertobat, buangkan dulu unsur-unsur silat, unsur-unsur jin.
Ada juga mereka yang memakai tangkal azimat. Ada juga yang mereka yang beramal dengan berbagai ilmu kebal, ilmu pengasih dan sebagainya. Juga jadi masalah. Tapi kalau setakat masalah masa bersolok itu tidak mengapa. Ini masalah berpanjangan. Soloknya mungkin lulus, mungkin melepasi tahlil lisan. Tetapi hakikatnya di dalam hatinya masih wujud lagi unsur-unsur syaitan. Inilah yang menyebabkan sifatnya tidak berubah. Sifat-sifat madmumah, sifat-sifat tercelanya tidak berubah sama sekali. Karena zikirnya yang begitu banyak, tidak dapat masuk ke dalam ruang hati yang sebenar. Walaupun disangkanya dia merasa zikirnya sudah masuk ke dalam hati, hakikatnya belum lagi. Hatinya masih mati, masih berada dalam kegelapan. Ini berlaku di mana-mana, dulu dan sekarang. Para ulama tasawuf yang terkenal seperti Abu Yazid Bustami, seperti Abu Qasim Junaidi, seperti Imam Ghazali dan lain-lain, ada menghadapi masalah ini jemaah, masalah jemaah yang menghadapi masalah seperti yang saya sebutkan tadi, masalah jin dan setan yang tetap menghuni di ruang hati, yang menyebabkan zikrullah tak boleh sampai ke dalam hati. Jadi inilah satu fenomena yang sangat sukar. Lebih-lebih lagi kita menghadapi kesukaran bila individu tersebut menyangka dirinya disayangi oleh Tuan Guru. Dirinya menjadi orang kuat Tuan Guru. Dan semua orang tahu si Fulan itu membantu Tuan Guru yang penting. Si Fulan itu membantu Tuan Guru dalam kerja-kerja bersolok. Jadi ini menyungkarkan kita. Apa yang kita sangat insafi ialah nasib malang individu tersebut. Disangkanya dia bersih, hakikatnya mereka tetap masih kotor dengan unsur-unsur syaitan. Kadang-kadang orang seperti ini seolah-olah diberi kurnia oleh Allah kebolehan kasyaf. Bila berzikir mudah dikurniakan oleh Allah rasa rohani yang hebat. Mudah dapat zuk dalam zikir. Dan setengahnya ditipu oleh syaitan dengan diberi apa yang disebutkan sebagai kasyaf. Apabila seorang ahli tarekat sudah berasa kasyaf,
boleh tahu rahsia-rahsia yang gaib, maka orang tersebut hakikatnya sudah masuk ke perangkap syaitan. Tapi sayangnya orang tersebut, individu tersebut, diri orang tersebut sebaliknya menganggap dirinya sudah mempunyai makom yang tinggi, makom kasab dan sebagainya. Saya pikir setakat inilah dulu saya beri peluang kepada tuan-tuan untuk mengajukan soalan. Minta izin Tuan, perkara-perkara yang menghalang orang daripada terus berzikir itu, dia mendapat ada halangannya tu, selain daripada menuntut ilmu yang salah, adakah perkara seperti penjagaan adab murid sesama murid, murid dengan guru dan seterusnya kepada orang yang berzikir itu adabnya dengan Allah Ta'ala. Lagi satu, adakah ketika suluk itu kita ada beberapa adab yang perlu dijaga tetapi adab itu tidak dijaga? Adakah itu hijab bagi mereka untuk berzikir? Mohon pencerahan Tuan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi berkenaan penjagaan adab murid sesama murid, murid dengan guru dan juga seterusnya antara orang yang berzikir itu adabnya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua tu adab-adab yang perlu dijaga dalam suluk, pelanggaran adab dalam suluk. Adakah perkara-perkara ini menghalang mereka itu berzikir, terhijab oleh perkara-perkara yang dilanggarinya? Mohon pencerahan Tuan. Di luar tasawuf pun, di luar ilmu tasawuf pun, adab itu sangat penting dalam apa juga ilmu, selain daripada ilmu tasawuf. Cara yang digunakan ialah adab dulu, baru ilmu. Seorang yang nak belajar ilmu, mesti belajar adab dulu. Dah tahu adab, baru belajar ilmu. Itu di luar tasawuf. Maka sama saja dalam tasawuf, adab itu sangat penting. Seorang sufi yang terkenal hidup di abad 10. Matanya kedua-dua mata buta, tapi hatinya sangat cerah, nampak berbagai ilmu yang sulit-sulit. Namanya Syekh Ali Khawas. Bila ditanya oleh tengah muridnya, apakah sebab rusaknya perjalanan seseorang itu kepada Allah, maka di antara jawapannya ialah kerana meninggalkan adab, kerana tidak beradab. Adab pada guru, adab pada sesama jemaah, adab pada diri, dan semua ada adab. Adab yang zahir, adab yang batin, adab terhadap Allah. Seorang murid Abu Yazid Bustami, dia mengadu, Tuhan, saya dah belajar dengan Tuhan 30 tahun. Tapi kenapa saya rasa tak ada perubahan? Abu Yazid menjawab, kalau engkau beramal lagi 30 tahun atau 100 tahun pun kau tak berubah. Kenapa Tuhan? Sebabnya engkau tidak jaga adab.
terhadap Allah, tak jaga adab terhadap manusia. Adab pada Allah tak jaga, adab pada manusia pun tak jaga. Kerana si murid ni anak orang besar, anak orang kenamaan, kaya, banyak harta, pakaiannya pun spesial, kereta kudanya pun spesial, semua spesial. Kawan-kawannya pun orang-orang tertentu. Jadi ini semua menghalang kerana tak jaga adab pada Allah, pada orang ramai, pada teman-teman. Gaya hidupnya menyebabkan sebagian orang sakit hati, kecil hati. Kerana itulah kata Abu Yahya Bustami, kalau engkau ikut aku 30 tahun lagi pun tak berubah, 100 tahun lagi pun tak berubah. Jadi itu juga dalam suluk memanglah kalau tuan-tuan tanya pada saya, macam mana adab orang bersuluk zaman Imam Ishaq dengan zaman saya di Kuala Pilah. Oh, jauh. Perbezaannya sangat jauh. Pertama, adab bercakap senyap pada masa Imam Ishaq dulu, sehingga dikenakan adab. Bila dah mula bersolok, tak boleh tanya kiri, ya, tak boleh tanya orang sebelah, walaupun mustahak. Engkau ni daripada mana, engkau belajar mana, tak boleh. Ketika makan pun tak boleh tanya. Ketika makan tu masing-masing sombong makan. Apa salahnya? Engkau dari mana? Aku daripada Kuantan. Tak boleh. Memang dijaga. Ketika makan, ketika mana-mana, tak boleh. Satu kesalahan berat. Kalau ada khalifah yang jaga, kena panggil, kena nasihat. Ketika makan pun tak dengar bercakap. Tak ada. Cuba kita banding ketika kita makan. Makan tengah hari ke, makan malam ke, di bawah tu. Macam mana? Cuba kita kat tangga. Macam mana? Saya ada hendak kat tangga. Macam tabuan. Itu bezanya. Tapi tak apalah. Dah macam tu ditegur nanti ada yang merajuk. Nanti balik. Memang jauh. Betul-betul jauh. Perawat-perawat yang ditugaskan merawat, dia berbual dengan pesakit dia. Gelak-gelak. Ada beberapa orang yang menunggu untuk diketuk, dah duduk di situ. Yang peliknya, perawat yang sedang mengetuk tak tegur. Engkau kenapa tunggu sini? Tak boleh. 2-3 orang buat satu bulatan berbual. Padahal kan boleh ditegur itu. Engkau tak ada kegunaan, kau ngulum giliran, kau masuk jalan kelambu pikir. Ya. Dan ini saya ada tegur banyak kali ya. Tapi bila saya turun lagi sama juga. Yang pelik apa? Tukang ketuk tu yang dah tahu. Agaknya dah malas ke apa ke. Dia tahu yang menunggu itu memang dah jenis keras. Tak boleh disuruh.
Cuma saya tak rekod. Kalau kita rekod boleh tunjuk. Yang mengetuk 3 orang, yang diketuk 3 orang berbaring. Yang menunggu tu ada 4-5 orang berbuat. Ini bukan solok ni. Jadi masa sudah terbuang, mendedahkan diri dengan perbualan, memang rosak solok, memang rosak betul. Saya dah cerita banyak kali, saya solok bulan 4 tahun 82. Memang saya rasa bercakap masa solok itu menjaga betul. Slogan dia apa? Jadi orang bisu. Ini tidak solok di Kuala Bila, yang bisu jadi boleh bercakap. Yang bisu boleh bercakap. Yang sikit cakap, banyak cakap. Yang banyak cakap, lebat bercakap. Tak saya tengok, saya cuba rekodkan. Sehingga saya pun rasa, tak tahulah. Sebab orang sekarang ni, zaman sekarang ni, kita banyak tegur, nanti jadi masalah. Tak apalah. Asal mau bersolok jadilah. Jadi, terutama itulah masa makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Cuba buat gaya apa tadi, bisu. Memang saya dulu disuruh itulah bisu, jangan bercakap. Kalau penting boleh, jangan lebih 5 perkataan. Itu pun disampaikan dengan perlahan-lahan. Kalau mustahak sangat boleh bercakap perlahan-lahan, tapi jangan lebih 5 perkataan. Memang itu tak ikut tuan-tuan. Mungkin kerana dah ramai. Masa saya dulu, orang baru bersolok 16 orang. Budak-budak boleh katakan tak ada. Orang dewasa. Saya masa itu pun dah umur 43 tahun. Yang jaga orang tua-tua. Umur 70-an. Macam umur Imam Ishak juga. Jadi kita hormat dengan orang tua-tua. Tak ada. Kita makan tu, kita tengok nasib makan. Habis basuh tangan pergi. Nak tanya awak dari mana, kerja apa, tak ada. Lepas zikir, dah lulus, nafi isbat, sama-sama lulus, barulah tanya. Yang lebih teruk lagi, saya dapati ada yang bawa handphone masuk dalam kelambu. Dalam kelambu dia tengok TikTok, dia tengok Facebook. Ada khalifah yang jaga sampai tak berani nak tegur. Tak berani nak tegur. Kenapa awak tak tegur? Saya takut tuan. Ada tak? Ada. Sedangkan sudah diberitahu semua handphone serah pada seorang. Kalau ada apa-apa, ada keperluan, ada nombor yang disediakan. Keluarga boleh hubungi nombor tersebut. Malahan ada yang bawa laptop pun ada. Dia buka laptop dalam kelambu. Macam mana? Itu dah hancur lah. Jadi memanglah susah saya nak fikir ya. Hanya orang yang dapat hidayat pada Allah saja yang berjaya menjaga adab masa solok.
Ada siapa? Saya dah jawab ya. Ada satu lagi apa? Soalannya. Sudah dua-dua dah jawab dah. Ya, Tuan. Macam mana mereka yang ada sakit mental, Tuan? Mental dia yang nak dapatkan perhatian, attention seekers. Dia saja yang tahu, dia saja yang pandai, dia saja yang betul. Macam mana tu, Tuan? Tak terang lah. Bergema-gema. Butir-butir cakap tak terang. Telinga saya pula ada pekat sikit. Macam mana orang yang ada masalah mental, Tuan? Masalah mental. Ya, dia ada attention seekers, nak dapatkan perhatian. Dia saja yang betul, dia saja yang tahu, dia saja yang pandai. Minta izin, Tuan. Yang akhir tu saya tengah lah. Macam mana orang bersuluk itu ada masalah mental. Ya, Tuan. Lepas tu, Lepas tu kesannya tu dia rasa dia nak dapat perhatian. Cakap dia betul, dia pandai, dia tahu semua tu. Minta izin, Tuan. sebenarnya sama saja panduan tu. Kita kena nasihat. Di sinilah letaknya peranan yang membimbing, ya, khalifah yang ditugaskan. Mestilah dia bijaksana. Macam mana nak menangani orang yang macam ini. Pertama sekali, bagilah minum air tawajuh dulu. Kalau perlu dimandikan, mandikan dulu. Ya. Jangan kita buat sesuka hati, ya. Kita kan boleh menilai. Oh, dia ini macam ni, macam ni. Tak apalah kita cuba bagi minum air tawajuh. Ya. Bagi minum. Jangan sekali. 1 jam tu 3-4 kali pun tak apa. Lepas tu kalau perlu diobatkan, obatkan. Perlu mandi, mandikan. Perlu sembuh mata, sembuh mata. Perlu ketuk, ketuk. Itu caranya. Ya. Sebab dalam zaman Imam Ishaq itulah, bila seorang tidak boleh berzikir, disiasat-siasat, rupanya dia main silat. Suruh tobat dulu, mandikan apa semua. Dikeluarkan jin silat dari tubuhnya, barulah boleh. Itu pun kadang-kadang tak boleh, disuruh balik. Saya pernah sekali, saya tak solok, saya datang mengantar orang bersolok bila balik itu. Tapi kat sana, kat Dong, dalam 1 hari semalam, bila saya balik itu, ada seorang peserta solok yang tak boleh bersolok. Kerana bila berzikir, dia jadi satu macam. Imam Ishaq suruh saya bawa. Dia orang daripada Kuantan. Jadi saya bawa sampai di tol Bentong. Saya turunkan di situ, dia naik bas balik ke Kuantan. Itu memang kita dah tahu, ya. Kalau sakit mental memang perlu ambil perhatian. Salah satunya itulah, bagi minum air tawajuh, dimandikan, rendam kaki dan tangan dengan air batu. InsyaAllah, sikit sebanyak dapat menolong. Ada lagi? Assalamualaikum Tuan. Ini soalan daripada jemaah baru, ya Tuan. Adakah boleh bersuluk kurang 10 hari, contoh 3 atau 5 hari, sebab susah dapat kerja? Jika dapat cuti, jika dah bersuluk 10 hari, adakah saya perlu hadir bersuluk lagi? Dia begini, ya. Solok dalam tarekat Naqsabandiyah ni minimal dia 10 hari. 10 hari ini mesti dilalui sekali. Kalau seseorang katalah A, dia dah bersuluk 10 hari. Katalah dia tak habis, ya. Dia tak sampai tahlil.
Dia sangkut di mana-mana. Sangkut di Nabi Isbat misalnya. Dia wajib solok 10 hari lagi. Tidak boleh 3 hari ke 5 hari, 6 hari, 7 hari, tak boleh. Dia mesti solok 10 hari. Tetapi ketika solok 10 hari kedua ni, dia boleh sambung terus pada Nabi Isbat. Sekiranya dia lulus 10 hari yang kedua ni, sama sajalah orang-orang lain yang sudah lepas solok 10 hari. Dia boleh lakukan apa yang dinamakan masbuk, solok masbuk. Katalah dia ambil 7 hari saja. Hari ketiga dia sampai 7 hari. Itu dinamakan masbuk. Dia boleh ambil 5 hari. Dia boleh ambil 3 hari. Ada yang malas, dia ambil sehari pun ada. Ya. Katalah hatam hari Khamis, di hari Rabu pagi dia solok. Dia sehari saja. Ini paling malas lah. Ya. Boleh. Ya. Kalau dah masbuk, kalau dah habis 10 hari sekali, itu boleh masbuk. Dan jangan salah faham. Bila dah solok sekali, habis 10 hari, tak perlu solok lagi. Perlu diulang. Itulah yang diistilahkan masbuk. 5 hari ke 7 hari ke 6 hari, 4 hari, 3 hari. Selain daripada itu, wajib juga hadir zikir mingguan yang dimakan tawajuh di mana-mana. Ya. Karena tawajuh ini seminggu sekali itu juga akan membantu menjaga apa yang Allah kurniakan pada zahir dan batin orang tersebut supaya tidak hilang. Berbagai kurniaan daripada Allah ke dalam rohani dan jasmani kita ketika bersolok, kalau kita tak jaga, hilang. Ini Allah terangkan di dalam Quran. Ada satu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika li'anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini lain daripada ayat yang selalu kita dengar. Apa dia? Ayat yang selalu kita dengar, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat lain yang saya sebutkan tadi. Dzalika li annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bukan itu karena Allah tidak akan mengambil satu-satu nikmat yang Allah telah kurniakan kepada seseorang. Ya, apa asasnya? Allah tidak mengambil sesuatu nikmat, apa juga nikmat zahir dan batin yang Allah telah kurniakan kepada kita. Allah tak ambil. Tetapi bila nikmat itu tak dijaga, barulah Allah ambil balik. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga orang itu sendiri berubah hati. Dulu bukan main lagi. Tapi bila dah solok, tak ada apa pun. Lagi dia mencerca, meleceh-lecehkan, menghina-hina. Inilah Allah akan tarik balik. Apa saja. Sebab itulah kita dapati ada orang yang bersolok ikut tarekat Naqsabandi, tarekat lain-lain. Dia jadi syayatinul insi, syaitan manusia. Tak usahlah belajar tarekat ni. Aku dah belajar dah. Ahmadiyah, Qadiriyah, semua aku dah ikut. Tak ada apa. Ini akibatnya buruk. Dia bukan saja sudah menolak rahmat yang Allah kurniakan kepadanya, dia di samping itu dia melakukan dosa besar. Ya.
merendah-rendahkan amalan tarekat, menghina-hina amalan yang Allah syariatkan. Ini ada. Saya jumpa beberapa orang macam ni. Tapi akhir hayatnya kita tengok kesian. Sebab menghina ya, tarekat ni amalan Allah, disyariatkan oleh Allah, dihina. Saya pernah jumpa seorang hamba Allah. Alah Ustaz, tarekat ni tak usah cakap lah. Tarekat apa yang saya tak ikut? Tak ada apa pun. Saya ikut Naqsabandi, semakin hati saya semakin jadi marah. Saya diam je lah. Tapi akhir hayat dia, kita nampaklah macam mana ya Allah tunjukkan kepada kita. Dulu di Dong tu ada seorang tukang gunting. Tukang gunting ini tahulah perangai tukang gunting. Dia gunting sambil berbual kan. Betul kan? Bual-bual tu yang digunting kawan dia. Bual lah. Sampai bergunting-gunting kawan. Dia ceritalah tentang Imam Isa. Imam Isa ni sesat lah. Inilah pejabat agama. Tak tahulah. Jauh di inilah. Pagi ni dengan si petang nanti kawan dia yang lain cakap lagi. Minggu depan cakap lagi. Sehingga terkenal. Tukang gunting ini memang tukang pengkritik nombor 1 Imam Isa. Satu hari dia pergi haji. Pada masa 80-an, awal 80-an dia pergi haji. Dulu masa saya tahun 82 tu, bawah Masjidil Haram tu ada bilik-bilik air. Air itu disedot terus daripada air Zam-Zam. Jadi tukang gunting ini, dia rasa nak buang air kecil, dia turunlah. Bila turun, dia buang air kecil dalam satu bilik air. Dia buka, dia nak keluar balik, nak naik ke masjid, tak jumpa jalan. Berpusing seharian. Akhirnya letih, pingsan. Tak balik-balik. Tiba-tiba ada orang hospital bagi tahu si Fulan ni pingsan. Ditemui di bilik air bawah masjid. Imam Isa cerita, itulah. Dia asyik menyesatkan saya, dia pergi haji, Allah sesatkan. Ini cerita betul. Tapi orang ni dah meninggal dah. Ada apa lagi tadi? Minta izin tuan. Ini soalan daripada penonton TikTok. Assalamualaikum Tuan Guru. Mohon jelaskan mengapa solat dilaknat Allah. Kesannya kepada solat dan pahala. Apa dia? Seseorang? Mohon jelaskan mengapa solat dilaknat Allah. Dia solat dilaknat Allah. Solat dilaknat Allah. Fawailun lil musallin. Itu ya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini kita nak, pertama kewajipan kita betulkan makna, maksud. Fawailun itu macam maknanya neraka lah tempat, buruklah tempat orang yang sembahyang yang an solatihim sahun, yang lupa dari solatnya.
Bukan fi, dia bukan fi solatihim sahun. An tu makna daripada. Dia solat, keluar solat, dia lupa solatnya. Ini apa makna? Dalam solat, dia mengaku inni wajjahtu wajha lilladzi fatara samawati. Dalam apa Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia akui Allah saja ya, yang ditaati, Allah saja tempat pergantungan. Bila keluar solat, dia jumpa pawang, minta bantuan pawang. Atau keluar solat, dia hubungi jin ya, untuk minta tolong pada jin. Padahal dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang ini sudah lupa dari solatnya. Bukan lupa dalam solat, lupa dari solatnya. Betul tak? Dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Gunakan kalimah na, makna kami. Ya Allah, Engkau saja yang kami sembah, Engkau saja yang kami minta tolong. Hidayatkanlah kami semua dengan jalan agamamu yang benar. Bila keluar bergaduh, lupa tak solatnya? Dalam solat, iyyaka na'budu, ramai-ramai, ya Engkau saja ya Allah yang kami sembah, Engkau saja yang kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, hidayatkanlah kami sekalian ni jalan agama yang lurus. Bila keluar sembahyang bergaduh, lupa tak solatnya? Kalimah na itu sangat penting. Dalam Islam tu, semua orang Islam tu bersaudara, seperti satu badan. Ditegaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sedap betul tapi bagi salam dah bergaduh, bertumbuk. Itu kan lalai daripada solatnya. Tadi baru solat ya. Bertumbuk tu lalai lah. Kalau dia ingatkan kita ni sama-sama minta ihdinas siratal mustaqim. Nah tu. Bukan ihdini. Kalau ihdini, ya Allah, Engkau hidayatkanlah aku. Ihdinas non alif itu kami. Makna berjamaah. Orang Islam tu jamaah Islam. Tu bersaudara. Jadi ketika kita dalam sembahyang tu, ada unsur-unsur kita meneguhkan persaudaraan kita, ikatan kita. Tapi lepas solat kita bertumbuk. Itu kan an solatihim sahun. Lalai dari solatnya. Memang patutlah. Memang patut kalau masuk dalam neraka. Memang patut kalau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tak tahu ya. Kalau masa Nabi, zaman sahabat, bukan macam tu. Ruhama'u bainahum, kasih sayang betul-betul. Itulah yang dimaksudkan ya. Kenapa orang semayang tapi dilaknat, dimasukkan ke dalam neraka di akhirat nanti. Kalau semua dah dilanggar, macam mana? Dan ini kita boleh tengok sokongan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain, ayat-ayat Quran yang lain lagi terang. Ada lagi? Sebutan takbir yang betul. Begini ya.
mereka yang belajar tajwid memang selalu menimbulkan perkara ini. Salah sebut saja dah berdosa besar. Kalau dah dia orang Jawa, makhrajnya macam mana lah. Ya? Kita pergi ke mana? Ke Turki. Allahu Akbar. Betul tak? Allahu Akbar. Ini kalau dengar orang tajwid, tak sah sembahyang orang Turki. Alhamdulillah, batal. Alhamdulillah, batal. Dah dia orang Jawa, memang macam tu keras-keras. Jadi, ini yang menimbulkan ni biasanya orang belajar tajwidnya. Makhrajnya ni salah, makna dah salah. Cuba betulkanlah makhraj orang Jawa-Jawa yang dah tua-tua tu. Setahun batal betul. Dia boleh baca itu pun Alhamdulillah. Makhraj orang-orang apa daripada apa Pulau Maldiv, ya, Pulau Maldiv. Wakil musawakah dia kita pun lebih baik. Macam mana nak? Ya. Jadi itulah ya. Timbullah takbir yang betul. Ya. Timbullah kalau iyyaka na'budu ka itu panjang, batal sembahyang. Yang baru-baru ini timbul siapa yang menghisap rokok tak boleh jadi imam. Siapa bermakmum orang yang merokok, sembahyangnya batal kena qada. Ini dah Imam Ghazali sangat marah orang macam ni. Kononnya nak dapat hukum yang betul, tapi jadi menyusahkan masyarakat. Menyusahkan masyarakat. Jadi Allahu Akbar yang biasa kita buat itu masing-masing cukuplah. Memanglah kalau kita takbir dihakimi oleh ahli tajwid, ikut ukuran dia, memang tak sah. Takbir awak tak sah ni. Kita ni berapa puluh orang ni diadili oleh seorang ahli tajwid yang makhrajnya. Entah siapa, seorang dua saja tak. Kalau pergi Turki, semua tak sah takbirnya. Allahu Akbar. Kap jadi ca. Jadi apa yang kita lakukan selama ini masing-masing insya-Allah betul lah. Ya. Allah tidak memberatkan kita. Ya. Sehingga betul-betul bunyi takbir kita ni macam takbir Rasulullah, tak dikandaki macam tu. Ya. Buat sebagaimana yang kita selalu buat, insya-Allah betul lah. Tinggal lagi ini ahli apa nama tajwid, biarlah dia macam itu peranan dia. Mungkin dia sembahyang kita dengar, ini dah melampau-lampau. Orang Arab jaga tajwid, tapi tak diberat-beratkan. Orang Arab saya baca, saya tengoklah, kita boleh dengar. Bila orang Arab jadi imam di Masjidil Haram, Masjid Nabi, di mana-mana, dia baca ringan saja. Tapi orang kita ni, huruf tak nyata ni. Siratal ladzina an'amta alaihim, tak itu. Huruf tak itu tak nyata ni, ini salah ni. Ini batal sembahyang. Padahal kita dengar orang Arab baca Fatihah, hurufnya semua saja aja. Ada dibuat-buat tak? Ada diberat-beratkan. Kalau kita belajar tajwid dengan ahli tajwid Jawa, lagi teruk.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tanya Mislahuddin, siapa pernah semayang dekat Masjid Aminah SS2? Ada kan? Imam tu dah meninggal. Oh, kalau dibaca, kalau dia jadi imam semayang jemaat, memanglah saya nak ketawa lah. Dia ikut tajwid orang Jawa. Memang dia orang Jawa daripada sebab bernam. Dia belajar tajwid dengan guru tajwid Jawa. Memang bila disebut ghairil maghdub waladdallin itu, memanglah kita rasa orang lain tak ada buat itu. Ukuran saya, kita tengok orang Arab, dia saja je. Tak percaya, cuba tengok Masjidil Haram ke Masjid Madinah, saja je. Tak ada memberat-beratkan. Eloklah juga agaknya kita memang tak tahu tajwid sangat, makhraj kita lebih kurang aja. Tapi tak ada masalah lah. Takbir itu buatlah apa yang selama ni kita buat. Kalau kita dicek oleh seorang ahli tajwid, kalau dikata ini takbir awak tak lepas, itu tak salah dia. Cuba fikir, kita dah semayang sejak dulu, macam saya dah berapa tahun ni semayang. Dicek-cek takbir ustaz tak sah. Mau kita tak kira. Takbiratul ihram ni buatlah macam yang kita tahu. Jangan bimbang. Ya. Kenapa? Kita tak dikehendaki ya, buat susah. Macam mana kita nak buat macam ya, ahli tajwid sebenar. Ada kursus solat ya, yang bagi kursus apa? Imam masjid di Kuala Lumpur. Dicontohkan, ihdinas siratal mustaqim, confirm tak sah. Shotnya itu 2 harakat, ini dah lebih jadi 4. Tak sah. Itu ni siapa nak ukur ya? Kita baca je lah, ihdinas siratal mustaqim, tak ukur-ukur ya. Tapi kalau janggal sangat, ihdinas siratal mustaqim, itu nampaklah salah. Tonton tak diikuti ke kursus ini Fatihah oleh imam sebuah masjid di Kuala Lumpur ya. Saya semak-semak, wah tak betul ya. Salah sikit ya ni, confirm tak sah, confirm tak betul. Ada lagi. Jadi takbir tadi kita buatlah apa yang kita tahu. Janganlah, saya pun tak mau jawab lah itu. Jawapannya itu, buat apa yang telah kita lakukan selama ini, insya-Allah Allah terima setakat apa yang kita lakukan. Kecuali memang apa itu, memang luar biasa. Luar biasa apa dia? Allah Akbar. Itu memang tak, itu batal lah. Ada satu ajaran Pak Kasim di Sikundang, Blok I. Pak Kasim ni mengajar takbir tak boleh disebut Allahu Akbar. Siapa takbiratul ihram menyebut Allahu Akbar, sembahyangnya tak sah. Kenapa? Kerana hu itu dalam bahasa Inggeris maknanya siapa. Jadi Allahu Akbar, Allah siapa besar, tak sah sembahyang. Yang belajar tu ada seorang cikgu cerita dengan saya. Kata cikgu ni apalah, ini kan orang jahil, dia tak tahu bahasa Arab. Allahu tu dibariskan depan tu kerana dia apa? Jadi mubtada baris depan, Allahu Akbar. Akbaru tu pun baris depan juga. Dia khabar bagi Allah. Mana Allah yang maha besar.
wajib dibariskan depan disebut Allahu Akbar. Allahi tak boleh, Allah tak boleh. Orang ni, Pak Kasim ni dia tak tahu bahasa Arab. Itu memang tak salah. Ada kegiatan ni ada lagi ya. Dijalankan oleh seorang pomen kereta dekat Blok E tu. Tapi dia orang ni belajar 4-5 orang masing-masing tu. Di rumah ahli yang tertentu. Masih ada lagi. Kerana apa saya temui catatan-catatan itu disalin ya, dibuat xerox kopi dan saya jumpa ya. Ada lagi? Tak ada Itulah ya kesimpulannya, yang menghalang sampainya zikir kita Allah tadi ke dalam hati ialah syaitan. Syaitan ini mungkin daripada amalan kita, gangguan-gangguan tertentu ya. Tandanya tak sampai itu, zikir tak berkesan. Pemarah tak tetap pemarah ya. Hati jadi keras. Ni siapa-siapa macam tu jaga-jagalah ya. Memang betul ya. Sebab Allah Ta'ala berfirman wa yasuddakum an zikrillah. Memang zikir macam boleh buat tapi tak sampai ke dalam hati. Orang yang pakai tangkal ya. Ada seorang jemaah saya, dia tak lepas napi isbat solok 4 kali ya. Kali yang kelima ke keempat saya lupa ya. Dia sudah hari yang ke-6. Satu malam macam mana ni dia report, tuan saya ni macam mana tak lepas-lepas napi isbat. Kata saya, yang lepaskan tak lepaskan ni bukan saya, ini Allah. Kau tak lepas tu mesti ada tanda-tanda, ada sebab-sebab. Cuba awak ingat-ingat, ada tak kesalahan-kesalahan. Tapi saya tengok awak macam tak berzikir lah. Tuan, saya berzikir, tak berhenti. Iyalah, tapi saya nampak awak ni macam orang tak berzikir. Apa sebab tak tahu. Tiba-tiba ada alam sebuah kereta menjerit. Ada pengumuman, nombor sekian-sekian, ni alamnya telah rosak. Oh, itu kereta saya, tuan. Dia pun pergi ke kereta. Dia balik, dia kereta jumpa saya, dia babak tangkal. Dia kata tangkal itu dalam kereta sudah 2 tahun. Saya tanya tangkal apa? Untuk elak aksiden. Jadi kita ambil, kita bakar. Malam itu dia fikir betul-betul, pagi esok baru dia lepas. Pasal ada apa? Ada yang lain daripada Allah. Tangkal azimat ni memang kesannya besar ya. Siapa yang pakai tangkal azimat ni syirik. Jadi macam mana hati yang syirik boleh Allah terima? Tak boleh terima. Seorang pelajar perempuan, dia tak ada zikir Allah. Sebabnya apa? Dia jalan ke, tidur ke, telinganya itu ada lagu yang yang didengar, tak putus-putus. Bila dia nak zikir, nak Allah, dia dengar lagu-lagu itu. Tentulah dia menangis ya. Saya bila sebut Allah saja, dengar lagu-lagu SM Salim, Siti Nurhaliza. Saya ambil benda itu bakar. Awak mesti tobat, mandi. Barulah dia boleh berzikir. Cukuplah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna li abaina ummahatina
ولذوي الحقوق الواجب علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ارنا الباطل الباطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.